Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan lagi satu presentation yang interaktif ya, yang menggunakan PDEC. Dan PDEC ni seakan sama seperti Nearpod juga, berbentuk interaktif, di mana Google Slide kita ataupun PowerPoint kita boleh jadikan daripada presentation yang tak ada dynamic kepada yang ada dynamic lah, yang ada engagement dengan student ya. Jadi PDEC ni sebenarnya adalah salah satu interactive presentation tool di mana kita boleh integrate dia di dalam Google Slide add-on. Maksudnya dekat add-on ni kita perlu install lah, kita perlu add-ons kan. Macam saya dah masukkan PDEC for Google Slides add-on dan juga Nearpod pun boleh. Sebelum ni ada satu tutorial menunjukkan kita buat lesson dalam Nearpod tu. Tapi kita juga boleh daripada kita punya PowerPoint atau yang kita masukkan ke dalam Google Slide, ataupun kita buat Google Slide dalam bila kita dapat Google Slide pun kita boleh juga add-on kan kita punya Nearpod di dalam ni. Kita boleh buat terus. Maksudnya contohnya kalau kita open Nearpod dekat sini, dan sini juga macam juga dalam Nearpod yang kita dah belajar sebelum ini. Cumanya di dalam Google Slide ni bila kita dah buat banyak Google Slide, kita just add-on saja. Maksudnya tak perlu kita nak masuk dalam Nearpod tu punya lesson, kita buat dalam tu, kita terus je buat dekat Google Slide kita. Maksudnya di antara slide-slide kita ni kita boleh buat activity engagement ya. Maksudnya dia sepanjang kuliah kita yang panjang ini ataupun sepanjang kuliah kita ni, kita boleh lepas slide ni kita boleh add on kan apa-apa yang kita nak. Ya, macam tu ya. So kita boleh edit this lesson lah. Dan bila kita klik edit this lesson, kita boleh masukkan ya. Katakan lepas kita tunjukkan slide ini, apa kita nak tunjuk. Jadi ini adalah aktiviti-aktiviti yang dalam Nearpod ya. Audio, BBC, video, collaborate board, draw it, fill in the blanks, ada flip rate, ada matching pairs ya. Ada memory test, Nearpod, open-ended, PDF, poll. Poll, kita boleh masukkan poll. Contoh kan, kita masukkan soalan poll. Ya. Okey, contohnya kita masukkan poll. Kita boleh tanyalah soalan. Adakah anda bersedia pada hari ini dan sebagainya. Ya, kita boleh tanya soalan dan sebagainya. Ya. Okey, itu adalah Nearpod lah. Okey. Jika kita nak guna PDEC, saya tunjukkan hari ini yang PDEC, okey, pun juga interaktif juga ya. Kita boleh masukkan antara slide kita PDEC for Google Slide add-on dan open PDEC add-on. Jadi dia akan keluarlah beberapa bentuk interaktif yang lain sikit daripada Nearpod. Nearpod dia ada dia punya keistimewaannya yang sendiri. PDEC pun ada juga keistimewaan sendiri. Maksud kita boleh pelbagaikan. Kita nak guna PDEC ke kita nak guna Nearpod. Macam tu Okey, so mula-mula kalau kita tengok dekat add-on kita ya, tak ada lagi. Jadi kita kena pergi ke get add-ons. Okey, so dekat get add-ons ni, cikgu kena install inilah PDEC. Macam saya dah install. Okey, saya dah install ya. Jadi cikgu klik saja install lah ya. Okey, contoh ya, saya uninstall. Okey, contohnya saya buat lagi sekali ya. Okey, jadi kita tekan add-ons. Okey, tengok dah saya punya PDEC dah tak ada. So kita pergi ke get add-ons. Dan kita klik saja PDEC ya, dia ada banyak kan. Kita klik PDEC ya for Google Slide. So kita install, continue.
dan kita follow saja apa yang dia minta tu, ya. Okay, kita guna akaun MOE lah, senang ya. Akaun education, so kita allow saja. Dan okay, PDEC for Google Slides has been installed. Okay, so done lah. Okay, so kita dah install PDEC lah ya. Jadi kalau kita nak check ada tak kita dah install PDEC ni. Okay, jadi kita boleh check kat sini lah adakah kita dah install add-ons. Dah ada dah PDEC for Google Slides add-on. Ya, so kita boleh pasang lah ya. Okey. Jadi dah keluar dah PDEC ni. Okey, yang best PDEC ni dia ada template library. Okey. Kita boleh explore and add pre-made content to your lesson ya. Kita boleh tengok banyak contoh-contoh pre-made lesson yang kita boleh guna dekat sini. Dan kita juga ada sini ya, ask students a questions ya. Add a question to your current slide. Ya, kita boleh masukkan teks, choice, number untuk mathematics ya. Apa-apa website kita nak masukkan. Dan dekat website pun ada cara nak embed ya, website yang kita nak, draw dan juga draggable. Ya, nanti saya akan tunjukkan satu-satu. Dan juga kita ada add audio to slide. Okey, yang bestnya kalau dekat Google Slide kita memang tak boleh nak insert audio ya. Kita tak boleh nak record. Kita tak boleh nak record audio dalam Google Slide. Kita kena pergi ke website Vakaru ke apa ke untuk kita record and then kita insert audio. Tapi bila ada PDEC kita boleh terus je record and upload audio files dalam ni. Kalau dalam Google Slide sahaja memang tak ada function record tu. So itu yang best lah ya. Okey, contohnya katakan kita tengok dulu our template library. Okey, dekat template library ni yang bestnya dia ada beginning of lesson. Dia bagi contoh kita semua lesson. Kalau untuk beginning, apa yang kita boleh tanya pada student? Dia bagi macam-macam dekat sini. Text slide. As you come in and get settled, follow these instructions. Kita boleh bagi what did you learn from the homework, ataupun kita boleh tukar ayat ya. Kita boleh tanya dah siap ke homework. Kita boleh tanya adakah semua pelajar dah siap homework. Ada pelajar akan jawab lah ya atau tak. Ini maksudnya pengenalan dia. Ya. Okay, maksudnya what do you wonder about topic today. Kita boleh tukar, kita boleh edit apa yang anda ingin pelajari hari ini. Dan how was the homework assignment. So ini contoh-contoh yang kita nak dia bagi idea. Kita nak tanya student dekat beginning of the lesson, apa contoh dia. Okay, during lesson pula, okay, apa kita nak tanya. Dia dah bagi template. Kita tukar saja perkataan-perkataan tu, apa yang kita nak ya. Cikgu boleh tengok ya, dia dah bagi template, ada idea dia bagi. Jadi cikgu boleh tukar lah kan. Okay, end of the lesson, macam exit ticket. Kita boleh tanya ya dia orang, in 1 minute write the most important thing from today's lesson. Maksudnya dia bagi kita contoh-contoh apa kita nak tanya bila kita dah sampai ke akhir. Click how you are feeling. Okay, draw or type 2 things you have learned in today's lesson. Jadi macam-macam lah. How well did you like this lesson. Jadi dia bagi kita satu idea ya. Okey, juga dia bagi kita idea untuk critical thinking. Dia bagi kita idea lah jenis-jenis soalan yang kita nak. Kita boleh edit ya. Kita boleh edit dan kita boleh tukar gambar. Cuma kita tak boleh buang ada PDEC punya watermark dekat situ. Tak boleh buang lah ya. Tapi kita boleh ubah soalan itu ya. Okey, yang best kat sini social emotional learning. Kita nak tanya dari segi emosi kan. Kita nak tanya student kan. Mungkin apa perasaan anda, nak check stres dia
what do you think about the topic. Maksudnya dia nak bagi kita soalan-soalan template, soalan-soalan emosi. Kita nak selidik emosi pelajar kan. Tak adalah kita start terus je dengan kuliah dan tak ada bertanya apa-apa. So ni pelbagai idea yang boleh kita masukkan. Jadi pelajar dia akan rasa macam apa orang kata, dia akan ada rasa expression dia, ya, kita tanya expression dia dan juga action dia kan. Jadi itulah ya. Jadi kita boleh banyaklah, dan juga dia ada bagi juga contoh-contoh kalau maths, apa soalan maths yang sesuai untuk ditanya dekat sini. So ada contoh-contoh kat sini ya. Okey, dan boleh explore kalau sains pula. Apa contoh-contoh template yang kita boleh guna dekat sains kat sini. Dia dah bagilah ada beberapa lah. Kita boleh guna tapak itu untuk kita ubah ya dan sebagainya. Ni draw the atom pun boleh kan. Kita boleh suruh diorang draw kan. Dan juga kita ada drawing slide for periodic table. Nanti kita akan tengok macam mana diorang buat. Okey, dan sebagainya ya. Jadi banyaklah ya yang kita boleh guna ya. So kita boleh explore semua ni. Ada dari segi social studies, world language ya dan sebagainya. Okey, contohnya kalau kita dah ada template ni, okey kita nak start. Okey, so bila kita nak start, okey kita akan lepas kita tunjukkan jom belajar ni, kita peminalan kita, dan kita boleh tunjukkan juga apakah standard pembelajaran yang kita nak belajar hari ini ya. Okey, untuk standard pembelajaran mungkin kalau untuk student pace, sebab kalau kita tengok dekat PDF ni dia ada student pace dengan kita nak bagi secara live kan. Contoh katakan kita nak buat student pace kan, kita nak masukkan audio. Okey, audio pun boleh. Contoh kan kita nak standard pembelajaran ni, kalau secara live kita boleh suruh student tu buka suara dia ke mic dia boleh cakap kan standard pembelajaran ni. Kalau student pace mungkin kita nak masukkan audio. Ya, katalah kita nak add audio to slide, kita klik je add audio to slide. Dan yang bestnya dekat PDF ni kita boleh record dan kita boleh masukkan. Kalau hanya Google Slide saja tak ada function tu. Kita kena record dekat luar, lepas tu kita masukkan ya. Jadi kita boleh buatlah macam tu kan. Okey, so kita boleh record lah. Okey, allow saja. Okey, standard pembelajaran pada hari ini adalah menghuraikan sejarah perkembangan jadual berkala unsur, merumuskan hubungan di antara nombor proton dengan kedudukan unsur dalam jadual berkala unsur, dan menghubung kaitkan sifat lengai unsur kumpulan 18 dengan kestabilannya. Okey. So kita save. Ya, dan kita add audio to slide. Okey. So kita tengok sini ada audio included. Dekat situ ya. Kita nampaklah sudah ada audio included ya. Okey. Jadi tak silap saya tak boleh panjang sebenarnya dalam 30. Kita boleh check tengok berapa tempoh dia ya. Jadi nanti kita start lesson kita akan tengoklah apa tu untuk adding audio lah. Okey. So seterusnya katakan kita nak memulakan ya. So kita boleh tengoklah dekat template library. Contoh kita boleh guna beginning of the lesson. Kita boleh tanya diorang apa tentang di peringkat awal tu apa kita nak tanya, atau kita boleh tanya dari segi emotional, social emotional diorang. Okey, kita boleh tanya mungkin kita boleh tanya stress check. So kita boleh tanya diorang ya. Ni stress check. I am in a good space and can focus. Okay, something is bothering me but I can still focus. I can't manage my emotions or behaviors right now. Okay. Jadi kita boleh tanyalah stress check kan. Okay, katakan kita tak nak stress check ni, kita pergi back, kita boleh tanya mungkin beginning of the lesson, kita boleh tanya dulu. Okay, kita boleh tanya soalan yang ini. Kita boleh tanya
Okay, so okay, katakan kita tak nak stress check tadi ni. Okay, kita boleh delete lah. Ya? Okay. Kita boleh tanya, kita boleh tukar soalan ya. Okay. Kita boleh tanya, okay, contoh kita tanya soalan ni ya. Okay. Kita tanya dulu. Okay, apa? Adakah anda bersedia? Kita tanya. Okay, adakah anda bersedia untuk belajar hari ini? So diorang akan jawab lah. Student write the response ya. Okay, kita pun boleh tukar image ni. Contoh katakan kita nak masukkan Bitmoji pun boleh ya. Katakan kita nak masukkan Bitmoji. Kita boleh install Bitmoji dekat sini. Gambar ni kan. So kita right click, copy image. Dan kita boleh Ctrl V dan kita paste ya. Jadi kita boleh tukar lah Bitmoji kat sini. Adakah anda bersedia untuk belajar hari ini? So student akan respon. So ini jangan bawah ni jangan delete lah. Kalau kita delete, so tak ada interaction lah, kosong lah, hanya slide kita saja. So jangan abaikanlah yang bawah ni, kita hanya edit yang di atas saja. Kita boleh ubah ya. Kita boleh mulakan pengajaran. Kita bab 4 jadual berkala unsur. Dan hari ini kita nak belajar tentang perkembangan jadual berkala unsur kan. Kita boleh tahu diorang tajuk dan juga kita bagi tahulah jadual berkala unsur. Kita bagi diorang teori sikit ya. Okay. Dan kita juga boleh tengok dekat sains tadi. Contoh saya nak ambil apa maksudnya. Kita letak dekat sini ya. Sebab berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. So kita boleh carilah mana yang sesuai lah. Kita boleh, dia dah sediakan tapak, kita cuma kreatif kita lah untuk kita masukkan yang mana. Okey, contoh. Student draw anywhere on this slide. Okey, maksudnya student boleh draw lah ya. Kalau kita tanya fill in the missing information. Okey. So mungkin kita boleh suruh student draw nanti ya. Mungkin kita suruh labelkan kumpulan 1, kumpulan 2 dan sebagainya. Okey. Dan kita juga boleh bagi diorang kita tengok ni drawing slide. Okey, pun ada juga ya. Kita masukkan drawing slide. Okey. So you can edit the slide to ask students to draw a different item. So the nucleus and shells are editable. So you can add or remove electron. So dia boleh edit lah ya. Delete ya. Macam tu. Dia hilang dah satu kan. Kita pun boleh contoh kalau kita nak suruh diorang lukis, kita boleh hilangkan macam tadi satu ya. Kita boleh hilangkan lah macam tu ya. So kita boleh edit macam tu lah. Okay, contoh ya, nanti kita akan contoh hidrogen, minta diorang lukis. Insert shape. Okay, shape ni dia ada circles. So kita sebenarnya boleh tambahlah circles lagi. Ya, so kita nak tambah circles. So dia dah kita adjust lah. Okay, kita boleh pergi ke social emotional. Kita nak tengok okay ke tak. Okay. So student, okay, tadi tu melukis.
menulis dah, kita buat student drag the icon. So diorang akan pilih lah adakah diorang still boleh fokus lagi ke, ya. Jadi student boleh drag lah icon dia, ya. Akan ada icon yang keluar nanti, so dia boleh drag lah, ya, icon tu dekat kawasan mana, stress check sebelum kita nak memulakan, ya. Okey, jadi banyak lagi lah yang kita boleh tanya dekat sini, ya. Contoh ada lagi tak during lesson, kita boleh masukkan lah, ya, macam-macam dekat sini. Draggable slide, ya. Yang ini contohnya, kita tengok kat sini, okay, draggable slide. Okay, so kita boleh tanyalah, nak tanya stress check pun boleh, ataupun kita nak tengok feeling student, ya. Jadi kita boleh tengok dekat sini lah. Google slide kita boleh juga buat custom slide, maksudnya yang kita design sendiri. Yang tadi tu kita banyak menggunakan template, ya. Yang saya tunjuk ni semua ni kita menggunakan template. Tapi kalau kita nak sendiri punya custom pun boleh kita buat sendiri, ya. Di mana contohnya macam ni kan. Okay, katakan kita tak nak yang pre-made punya, okay, kita boleh delete. So memang tak ada interaction lah untuk slide kita ni. Tapi kita boleh ambil dekat sini, ask student a question. Kita boleh buat sendiri. Contoh kalau kita ambil draggable. Okay, saya ambil contoh draggable. Okay, student drag icons on their device. Okay, so yang ni untuk display a question to the class or show student responses in real time. Okay, so maksudnya cara, dia boleh draggable ni boleh digunakan dua cara ni, ya. Okay, next. Okay, jadi kita boleh pilih, ya, dot yang kita nak. Contoh kita nak ni banyak, ya. Contoh katalah kita nak ada simbol flag, so dia letaklah simbol flag dekat situ. So ada banyak contoh, ya. Contoh saya nak ada banyak draggable items, so katakan saya pilih yang flag. Okay, lepas tu kita boleh pilih color. Contoh kalau color merah ke kuning ke, so dia tukar color lah. Okay, katakan saya nak warna merah. Okay, dan draggable item size ni boleh besar atau kecil, dia ikut apa kita nak. So ni maksudnya kita boleh custom kan, jadi lebih mudah kan. Okay, jadi kita update slide, kan. Okay, so student akan drag icon lah. Contohnya kalau saya kata manakah kumpulan 1, so dia akan drag icon tu di kumpulan 1. Contoh saya nak tunjuk semua kumpulan, ya. Okay, kumpulan 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18. Katalah saya nak semua. Jadi kita boleh edit lah, ya. Kita edit. Okay, so kita boleh tambah, add another. So ada, katalah kita nak ada berapa kumpulan ni? 2, 3, 4, 5, 6. Okay, katalah kita nak 8. Okay, so kita boleh tambah sampai, okay, minimumnya hanya ada 5 saja. So kita update slide. Jadi nanti pelajar akan drag lah. Okay, kalau saya kata kumpulan merah ni, okay, kumpulan 1, so pelajar akan drag kumpulan 1, kumpulan 2, macam tu. Jadi itu kita panggil custom, yang kita boleh buat sendiri kan. Ataupun ada yang macam dia kata dia mengajar geografi. Okay, dia buat slide sendiri. Okay, new slide. Lepas tu dia cari, ya, dekat image. Okay, dekat image, search the web. Okay, dia katakan
Okey. So kita masukkan peta tu. Jadi diorang boleh contohnya kita nak diorang draggable. Okey. Kita boleh bagi arahan dekat sini. Okey, kita kata kita masukkan draggable. Contohnya kita letak simbol location. Okey. Dan kita nak dia warna biru katakan. Okey, tengok yang mana cantik lah. Okey, so kita boleh besarkan macam tu, dan kita update slide. Dan kita boleh tanya student tu okey, dan kita boleh edit teks kat sini ya. Okey, kita boleh tanya sila plot kawasan tempat tinggal anda. Macam tu kan. Okey, sila plot kawasan tempat tinggal anda. So diorang akan plot lah menggunakan draggable ini ya. Jadi kalau kita nak tengoklah size, kita boleh edit balik, kita nak betulkan size ke dan sebagainya supaya nampak besar macam tu kan. Sebab nanti ramai yang nak isi kan. Okey, jadi dah siap lah untuk draggable. Jadi kita boleh edit lah. So kita pun nak, kalau kita nak tambah Bitmoji pun boleh kan. So kita boleh copy dan kita boleh paste image. So nak nampak lebih cantik lagi lah kita punya slide kan. Kita boleh tambah je lah apa-apa Bitmoji pada setiap slide kita. Okay, kita klik kiri dan kita copy dan kita paste saja ya, di mana-mana lah yang kita nak letak supaya dia nampak okey. Sorry. Jadi dia nampak lebih ada kartun sikit lah kan. Maksudnya nampak lebih cantik sikit. Kalau kita nak tambah lah. Okey. So sama juga ini draw the atom. Okey. Ini adalah yang kita ambil daripada template. Student draw anywhere on this slide. So dia orang boleh draw lah ya. Okey. So contohnya macam ni ya, student drag the icon. So ni kita tak boleh nak ubah lah icon tu, sebab ini adalah daripada template. Kalau kita buat sendiri tadi ni, kita boleh ubah draggable icon kita nak berapa dan sebagainya. So ni kita dah guna template, so akan gunalah apa template yang apa yang telah icon yang disediakan oleh template tu. Ya. Okey. Contoh, katalah kita buat kuliah semua ni ya. Okey, kita juga boleh masukkan tadi kita masukkan teks draggable, dan kita juga boleh draw draw ni, yang ini dah template tu, memang ada kata draw anywhere. Kita pun boleh juga buat soalan yang draw juga. So kita boleh buat custom sendirilah ya. Okey, katakan saya nak masukkan website ya. Contohnya saya nak masukkan saya pergi ke website ya. Okey, contohnya katakan kita nak masuk satu website ni, kita panggil Fat Simulation. Okey, kita pergi ke Free Online Physics, Chemistry, Biology, Earth Science. Okey, so kita ada banyak simulations dekat sini, kita boleh ambil. Ni kita nak embed website. Okey, so kita ada contoh saya nak ambil yang chemistry. Okey, so kita boleh pilih tajuk kat sini ya. Contoh saya nak general chemistry ya. Contoh kalau kita nak kita boleh tengok sini simulations. Kita nak yang chemistry. Simulations ni maksudnya pelajar boleh tengoklah ya. Dia ada game simulations, dia ada banyak jenis simulations ya. Dia ada run, dia ada banyak ya, run in modern web browser.
Okey, contoh kita ambil ni isotopes and atomic mass. So dia akan ada embed. Ni embed ni. Okey, kita klik embed. Okey. Okey, tapi embed ni kalau kita tengok panjang dia punya link. So kita ambil yang daripada pembuka kata ni sehingga ke habis penutup kata. Ya, dan kita pergi ke copy dan kita pergi ke website tadi dan kita embed. Okey, sehingga dia keluar fact. Kalau kita salah ambil link tadi, ya, dia takkan keluar fact simulations. So student akan klik lah fact simulations ni dan dia boleh study semasa student pace ataupun secara live tu dia boleh main lah ataupun secara student pace, ya. Okay, contoh kalau kita salah ambil, ya, katakan kita ambil semua, katakan kita embed semua ni, okay, kita copy. Bila kita pergi ke website, okay, bila kita pergi ke website, katakan, ya, kita pergi dan dia tak keluar apa-apa. So kita kena tahulah daripada mana kita nak embed. Ya. Okey, katakan kita tengok ini tak sesuai, kita boleh tukar gambar ni, kita tak nak gambar ni, kita boleh tukar, ya. Okey, kita boleh tukar. Kita boleh ambil yang lain sebab ni adalah fact simulations kan. Jadi kita boleh ambil lah image apa-apa, ya, yang kita ada. Contoh kita nak letak apa, tajuk dia, kita nak tulis tajuk saja. So kita buat situ simulations, isotopes dan atomic mass, kan. Jadi kita boleh bagi tajuk lah yang cantik-cantik kan, ataupun kita bagi arahan. Katakan okey, katakan kita bagi arahan, pelajar boleh bermain dengan simulation untuk memahami dan mengulang kaji, katakan, mengulang kaji tentang topik tersebut, macam tu, ya. Jadi kita boleh ini maksudnya custom lah, yang kita punya sendiri, kita buat sendiri, di mana kita tak ambil yang ready made tu, ya. Dan kita pun boleh lah tambahkan gambar-gambar apa-apa gambar yang kita nak lah, ya. Okey, apa-apa gambar yang kita nak, okey, kita copy dan kita paste. So dia nampak lah ni sendiri kita punya lah, ya. Ataupun kita nak insert, search the web, kita nak cari background kan, contoh periodic table wallpaper, katakan, ya. So untuk background sajalah, ya. Kalau kita nak masukkan, ya, saya ambil gambar ni. Okay. Dan kita jangan lupa lah kita order dan kita send to back. So lebih nampak cantik lah. Ini untuk kita mencantikkan lagi lah, ya. Okay, insert. Okay, shape. Okay, bila kita letak shape, arahan yang diberi tu, okey, so kita boleh nampak,
kita boleh adjust lah ya. Okey, so macam itulah ya. Kita bagi arahan kepada student itu. So ini adalah salah satu cara lah untuk embed website ya. Kita nak menambahkan lagi kita punya engagement kan. Ya. Nanti saya akan tunjukkan ya macam mana di peringkat student. Okey, katakan dia belajar semua ni lah tokoh-tokoh ini. Okey, katakan kita nak insert questions ya. Okey, kita nak insert questions yang contohnya kita nak multiple choice. So kita boleh masukkan soalan lah. Ya, soalan-soalan multiple choice. So kita boleh type lah soalan dekat situ ya. Dan kita juga boleh ada function draw. Okey, contoh katakan saya nak function draw. Okey, di mana saya buat template saya sendiri. Okey. Contohnya katakan Okey, katakan kita tambah slide satu lagi kita tambah. Okey, katakan kita buat dulu slide ni. Okey, katakan saya nak buat macam kita ada ini sebagai contoh yang dah siap lah kita buat macam style kita nak padankan ya. Pelajar boleh draw line untuk dia padankan mana fakta yang betul kan. Jadi kita boleh insert draw dalam slide kita ni. So kita boleh update slide ya, di mana kita tambah interactive questions. So students draw anywhere on this slide. So student boleh draw lah. So nanti kita akan tengok lah ya macam mana bentuk dia. Okey, dan pelbagai lagi aktiviti yang boleh kita masukkan lah ya di dalam ruangan slide kita ni ya. Dan ada juga kita juga boleh masuk soalan contoh daripada website ya. Katakan kita nak masuk Kahoot ya. Okey, soalan Kahoot pun boleh. Kahoot.create. Okey, contohnya kalau kita ada soalan ya. Okey, contohnya kalau kita ada soalan daripada Kahoot ni. Okey. Okey, contoh kita boleh pilih soalan ya. Dia ada berkala kat sini. Soalan ni ya. So bila kita klik edit, sebenarnya kita tak boleh edit. So kita perlu duplicate saja. So bila kita duplicate, kita done. Okay, so kita akan dapat soalan tu dalam kita punya library lah. Okay, so done. Jadi dah dapatlah soalan ni ya, dah dalam kita punya koleksi. So kita boleh play lah soalan ni nanti ya. Di mana dekat sini kita pergi ke slide seterusnya, new slide. Kita masukkan website. Okey, ada setengah-setengah tu kalau yang embed link tu kita kena pilih kan dia punya kod. Tapi kalau untuk Kahoot ni tak perlu, just kita masukkan link saja. So dia akan terus masuk. So kita update slide lah. So dia ada beberapa yang boleh kita embed website menggunakan kod, dan ada juga website yang hanya kita guna link sahaja. Ya. Contoh kalau lagi satu adalah new slide, tekan Flipgrid ya. Okey, contoh Flipgrid. Okey, katakan kita nak masukkan Flipgrid dalam ni ya.
Contoh saya ada account Flipgrid kat sini. Okey, saya login. Okey, so saya ada account Flipgrid lah dalam saya punya, saya ada dalam MOE saja ada account Flipgrid. Okey, di mana saya ada masukkan beberapa assignment ya yang saya minta kepada pelajar. Saya ada minta beberapa assignment lah, contoh projek PBL saya katakan. Okey, contoh projek PBL. Okey, saya minta diorang you are required to produce a product from waste polymer materials kan. Jadi saya nak sharekan link ini. Okey, ini adalah link assignment saya. So copy. Okey, kita terus masuk ke website ni dan kita akan tengok boleh tak dia share link sahaja. Okey, so paste. Dan kita dapat terus macam tu. Tu maksudnya boleh secara link ya. Boleh buat secara link lah. Ini antara contoh sajalah ya. Ada yang kita boleh direct link dan ada yang kita hanya website sahaja ya. Okey, so kita akan share dengan pelajar ya. Okey, last kali kita boleh check lah ya. Ada tak slide yang kita semua dah ada ya. Ada slide yang kosong ni, kita boleh delete lah ya. Dan kita boleh tengoklah semua slide-slide ni kalau ada masa ya. Kita sebenarnya dalam Google Meet ni tak boleh panjang-panjang kan, banyak aktiviti sangat nanti hang ya. Jadi kita boleh bahagi-bahagikan lah ya, untuk orang kata sekadar kita nakkan penyertaan pelajar di dalam Google Meet saja. Okey, so kita boleh akhiri juga kita punya slide ni dengan, okey, katakan kita nak habiskan ya topik ni ataupun pembelajaran kita. So kita boleh pergi ke template library dan kita boleh tengok dekat template library end of lesson. Jadi kita boleh pilih lah apa yang kita nak. Contohnya kita nakkan okey, yang ini circle how you are feeling. Okey, so kita boleh masukkan inilah ya. Dan kita boleh ubahlah gambar-gambar ni, kita boleh ambil gambar bitmoji yang lain ke dan sebagainya ya. Dan juga banyaklah yang kita boleh minta diorang, mungkin kita nak yang ini pun boleh. How did, okey, contoh yang ni ya, how did you like this lesson, pun boleh juga kan. Diorang akan drag the icon. Ini untuk lukis, ini untuk drag icon. So banyaklah, untuk text slide pun ada untuk kita type text ya. Contoh ya, untuk type text. Okey, contoh yang ini kan. Okey, contoh in 1 minute write the most important thing from today's lesson. So ini student write your response ya. So kalau cikgu-cikgu tak nak guna template, kita boleh buat template sendirilah ya. Kita masukkan new slide ya, kita pergi new slide dan kita boleh buatlah slide kita ni cantik-cantik ya, insert background dan sebagainya ya. Apa-apa background yang kita ada, kita boleh kita masukkan apa-apa background supaya nampak lebih menarik. Maksudnya ni adalah template yang kita buat sendiri kan. Dan kita boleh masukkan apa-apalah, teks ke kan, draw ke. Contoh kalau katalah kita nak cakap refleksi hari ini, macam tu kan, refleksi pelajar hari ini. So boleh masukkan tajuk, kita boleh buat template kita sendiri. Dan untuk pelajar respon, kita boleh just type je, klik je mana yang kita nak dan dia akan auto masuk aktiviti interaktif tu di dalam sini. Tajuk kita dah ada, kita boleh masuk bitmoji juga. Kita boleh cantikkan slide ya, kita boleh cantikkan slide kita tu ya. Kita boleh cantikkan slide kita dengan pelbagai gambar. Okey, dekat situ kita boleh cantikkan ya.
Dan kita dah insertkan soalan tadi. Student write your response. So kita boleh guna template atau kita boleh buat sendiri. Template tu kita dapat cantik-cantik dan kita just onkan PDAC ni untuk masukkan aktiviti saja, ya. Okay, so sekarang ni kita nak start lesson. Okay, bila kita start lesson, so kita akan pilih ada dua lah, sama ada kita nak suruh student pace ataupun instructor pace secara real time. Dia katakan saya pilih real time lah, ya, sebab student pace ni dia boleh buat bila-bila lah soalan ni. Copy, ya, link join, just type je joinpd.com. Okey, sama saja, tak perlu install apa-apa. Kalau dekat phone pun tak perlu install apa-apa, just continue with website, ya, dan just type terus kod yang diberi QHY. okey, RBN QHY. So dia akan pilih email ataupun account yang dia sedang aktif masa tu. Okey, sama juga di phone. Okey, how are you feeling today? Okey, so kita akan teruskan. Dan di paparan guru, bila guru, so ada one student connected, so start class, ya. Okey, so kita akan pergi ke slide seterusnya. So paparan pelajar pun ada di situ, ya. Okey, pelajar akan klik audio, ya. Dia akan klik audio dan dia akan dengar lah, ya. Menghuraikan sejarah perkembangan jadual berkala unsur, merumuskan hubungan di antara nombor proton dengan kedudukan unsur dalam jadual berkala unsur dan juga menghubungkaitkan sifat lengan unsur kumpulan 18 dengan kestabilannya. Okey, so itu adalah audio guru, ya. Kita klik seterusnya. Okey, adakah anda bersedia untuk belajar hari ini? So pelajar akan type lah. Okey, dia kata bersedia. Okey, katakan dia jawab bersedia, kan? So kita akan tengoklah show. So di paparan guru, bila kita klik show response ni, show response, ya. Jadi adalah perkataan bersedia daripada student yang type tadi, kan? Okey. So seterusnya, okey, so dia pun akan dapatlah di paparan guru apa yang guru gerakkan, dia akan nampak. Okey. Dan okey, yang ini pula, ya. Okey, katakan cikgu kata gerakkan bendera berwarna merah pada kumpulan 2. So apa pelajar ni buat? Dia akan gerakkan bendera ni di kumpulan 2. Macam tu, ya. Dan bila kita pun tengok response, show response, nampak tak, ya, bergerak, ya. Okey, bendera kuning di kumpulan 13. So dia pun letak di kumpulan 13. Okey, secara real time. Okey, ini goal, kan? Okey, bendera kuning letakkan di kumpulan 1. So dia pun gerakkan di kumpulan 1. Okey, hijau di kumpulan 17. So dia letak di sini di kumpulan 17. Okey. Dan biru di kumpulan 18. So dia akan letak di kumpulan 18, ya. Jadi kita akan tengok kalau jawapan student tu bertindan-tindan nanti, kan. So kita jangan ambil yang overlay ni, kita ambil grid layout. So kita akan nampak pelbagai jenis student dekat sini nanti. Ni baru satu student, kan. So kita akan nampaklah student dan takkan ada nama, ya, dekat paparan inilah, ya. Dan kita boleh unlock ni. Kalau kita lock, maksudnya pelajar tu tak boleh buat pembetulan. Kalau kita lock, dia boleh buat pembetulan, ya. Okey, ini untuk kita close window untuk prompt questions. Jadi kita akan nampak pelbagai jawapan pelajar lah di sini, ya. Okey. So kita boleh bagi tahu student lah, boleh tulis nama dia, bersedia siapa, kan? Kita boleh tulis. Kalau tak perlulah, ya. Kita boleh tengok nama dia nanti dekat mana, ya. Okey, so kita boleh guna grid layout, ya.
guru boleh nampak lah ya, di paparan guru ni ya. Okey, seterusnya sila plot kawasan tempat tinggal anda. So pelajar akan geraklah duduk dekat mana. Katakan duduk dekat Ipoh ya. So ramai-ramai akan duduk letak di situlah. Jadi kita boleh tengok respons pelajar. Itu dia ya, jawapan pelajar di situ, dan kita boleh buat grid layout lah ya. Okay, so draw the atom hydrogen. So kita boleh guna function draw dekat sini ya. Okay, so kita boleh ambil pencil dan kita boleh draw lah ya. Kita boleh draw, okay, katakan ni hydrogen, dan kita boleh lukis simbol bulat macam tu ya. Ini untuk size. Okay, kalau kita katalah kita padam, nampak macam size besar sangat kan. So kita boleh tulislah, kita dah kecilkan tadi. So kita boleh guna macam tu kan. Okay, dia boleh lukis ya. Contoh, okay, dia boleh lukis. Katalah kita nak saiz besar sikit, itu saiz dia. Dan kita tulis potassium, dan dia boleh lukis ya. Okay, katalah soalan dia natrium lah katakan ya. Kalau kalium ni, katalah saya tukar soalan lah kan, katakan sodium. So dia boleh lukis lah ya. Okay, Na. So dia boleh letak 2, so dia boleh lukis lah ya. Okay, katakan dia tak nak, so dia boleh lukislah ikut cara dia sendiri. So dia boleh lukis ya. Okay, so dekat response, so kita boleh nampaklah student punya response lah, pelbagai student punya response ya. Okay. Dan ini simulation. Okay, pelajar boleh klik link ni, simulations. Okay, so dia boleh main lah dengan isotop ini ya. Dia boleh tengok lah bilangan mass number berapa. So dia boleh tengok dekat sinilah ya. Contoh dia nak lithium. Okay, so dia boleh tengoklah lithium punya proton, lithium punya atomic mass ya, ataupun jisim atom relatifnya 7. Okay, so kita nak tahu mass number dia adalah 7 juga kan. Dan kita boleh tahulah sini proton dia ada 3 dan neutronnya ada 4 ya. Okey, beryllium. So kita boleh tahulah bilangan proton, neutron, elektron, dan dia boleh bermain lah sehingga semua unsur-unsur ni dia tahu ya dalam jadual berkala ni ya. Dia boleh tahu tentang jisim atom relatif dan juga jisim molar ya. Okey, so itu fact. Ada banyak lagi fact simulations yang pelajar boleh explore lah. Okey, so seterusnya stress check. Okey, pelajar boleh tutup tu. Okey. So untuk stress check pula, okey, katalah pelajar ni kata okey. So dia boleh drag lah ikon ni dekat mana. I am in good space. Macam tu kan. So guru boleh tengok lah semua pelajar berada di I'm in good space. So dia boleh teruskan ya. Kalau dia tengok ada pelajar yang dekat tempat dia, boleh tengok lah kat sini ya.
Okey, so katalah dia buat soalan ni. Okey, so dia boleh drag lah jawapan ya. Yang mana betul. Okey, so kita boleh tengoklah ya. Okey, gambar ni siapa. So dia boleh kenal lah. Jadi bila dia letak jawapan dia, okey, nanti cikgu akan check ya. Siapa jawapan yang betul dan sebagainya. Jadi menariklah ni, kita kira padan dan menang lah. Maksudnya aktiviti ni macam kira memadankan. Jadi banyaklah nanti jawapan pelajar dekat sini yang cikgu-cikgu boleh lihat ya. Okey, Kahoot pula. Okey, bila pelajar ni klik Kahoot ya. Okey. Okey, dan di guru, di bahagian guru ya. Okey, guru akan pergi ke Kahoot ya. Dan sementara menunggu menunggu cikgu tu buka ya dia punya play dia. Okey, secara virtual classrooms ya. Okey, so secara klasik dan dia akan masukkan game pin lah. Okey, so 1470986 ya. So enter. Okey, kita bagi nama ya. Okey, so dah masuk nama. Okey, so guru akan klik start lah. Okey, so pelajar ni kata setiap terus menegak dalam jadual berkala dipanggil apa? So pelajar ni akan jawablah soalan-soalan ni ya. Okey, so dia akan klik dekat merah ni. Okey, katakan ya. So seterusnya. Okey, next ya. Okey, so boleh jawablah. Setiap terus mengepuk dalam jadual berkala dipanggil sebagai apa? Jadi pelajar ni akan pilih lah ya. Dia akan pilih jawapan-jawapan dia. Okey, itu salah lagi. Okey, next. Okey, jadi kita jawab soalan ni kan, susunan elektron magnesium. Okey, bilangan elektron petala terluar kan. Jadi dia boleh pilih lah ya. Okey, katakan betul pula. Okey, seterusnya sampailah habis Okey, next.
So bolehlah kita buat Kahoot dekat sini Okey, so pelajar boleh klik pangkah untuk keluar. Okey, kita leave dan seterusnya Okey, so boleh tutuplah Kahoot ni dan kita boleh leave. Okey, jadi guru boleh control lah Okey, apakah perasaan anda? Okey, so kita boleh pilihlah color mana kita nak. So kita circle sajalah. Okey, so show the response. Jadi guru-guru boleh tengok Okey, seterusnya how well you like this lesson? Okey, drag the icon. Okey, so kita kata baguslah. So guru boleh tengok secara live Okey, in 1 minute write the most important thing from today's lesson. So kita bercakaplah. Saya tahu tentang sifat ataupun ciri-ciri jadual berkala So show response. So dapatlah dekat situ dan dia boleh tulis nama dia lah. Siapa yang bagi ni? Nama saya Wan kan? Okey. Jadi kira contoh refleksi pelajar pada hari ini dia boleh respon lah. Saya akan saya dapat ilmu baru katakan tentang jadual berkala macam tu jadi kita show response. So itulah dia dapat dah jawapan bila kita dah habis, kita end session. So kita enter nama lah. Periodic table save and end session. So kita boleh cara kita nak share, kita boleh generate takeaways ataupun kita share kepada Google Classroom So kita share this with your students so that they can review their individual responses and see your feedback after class. Jadi kita boleh bagi feedback nanti. Contoh kita share, reply and review link. Kita copy. Ke dalam grup Telegram nanti untuk review dan kita boleh generate takeaways. So this will create a Google Doc for each student in your session and share it with that student automatically. So each doc will contain all the content from your session including the students' answers to the question. So publish takeaways. So share this link with your students So kita boleh share. So your teacher has ended this session. Tengok results dan nak komen pelajar. So kita boleh pergi ke paydeck.com. So kita boleh tengok session kita tadi. Teacher login. Session. Ni session kita tadi, periodic table. So kita boleh tengok session ini. So guru boleh tengoklah jawapan-jawapan pelajar dekat sini jadi katalah yang tadi tu jawapan pelajar tadi. So kita boleh letak feedback. So kita kata bagus ataupun kita boleh komen jawapan ini perlu dibetulkan macam tu. So kita send feedback. Dan juga kita pergi ke setiap slide lah apa feedback dia tadi
Okey, ni dia kata bersedia. So kita kata bagus ya. So kita boleh feedback dekat sini. Nanti kita akan tengok dekat pelajar. Nanti dia akan dapat feedback ni. Okey, seterusnya okey, apa lagi yang dijawab soalan tadi? Ini yang okey, pelajar ni. Okey, so kita nak bagi okey, send feedback. Kita buat untuk setiap pelajar selepas kelas ya. Betul tak dia lukis? Kita bagi feedback ya. Okey, so kita kata betul lah. Kita katakan betul, bagus ya. Okey. So seterusnya adalah kita tengok kat sini apa lagi. Okey, katakan soalan ini kan, padankan dan menang. Katakan betul jawapan dia, bagus, ataupun kita kata salah, cuba semak balik ataupun tengok balik kan. Okey, so send feedback. Okey, so dan seterusnya lah ya. Okey, Kahoot tak adalah kan. Jadi pelajar ni dia akan tengoklah dekat, macam mana pelajar ni nak tahu. So dia akan tengok dekat link tadi ya. Student review student. Okey. So apa yang okey, review work. Okey, so you have new feedback. Jadi dia akan tengoklah feedback dia ni. Okey, ini adalah jawapan dia. So dia boleh tengok you have new feedback. Jadi dia boleh tengok jawapan yang guru bagi tadilah. So semua jawapan yang apa yang diberi pelajar tu tadi boleh tengok balik. Kalau cikgu tu kata salah ke betul ke, so dia boleh tengok. So itulah cara dia. Ya.